Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, pada hari ini kami dari grup 19 akan merongkaikan serba sedikit tentang faktor-faktor jenayah murtad dan impaknya kepada masyarakat, agama dan negara. Pertama sekali, apa itu murtad? Murtad secara mudahnya berasal dari isim masdar iaitu irtadda, yartaddu, irtidada yang bermaksud beralih dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Dari segi istilah pula, murtad bermaksud apabila seorang Muslim itu secara pilihan dengan Islamnya telah memutuskan untuk keluar dari agama, sama ada melalui ucapan, perbuatan atau i'tikad. Seperti yang kita ketahui, pada akhir zaman ini ramai umat Islam yang memutuskan untuk melakukan jenayah murtad. Terdapat segelintir umat Islam juga yang sering mengkeji dan bermain-main dengan agama Islam. Oleh itu, kajian ini dilakukan bagi memberitahu umat Islam yang lain tentang faktor-faktor berlakunya jenayah murtad ini dan impaknya kepada agama, masyarakat dan negara. Pertama sekali, faktor berlakunya murtad ialah jahil dalam agama Islam. Ini disebabkan tiadanya tarbiyah, didikan dan asuhan khususnya dalam kalangan ibu bapa dan keluarga, atau dipandang enteng tanpa mengambil peduli dan perhatian yang sewajarnya. Ini juga diakui oleh Pegawai Hal Ehwal Islam Sabah. Ibu bapa sendiri tidak mahu berusaha untuk mencari ilmu agama dan bimbingan. Bagaimanakah pula dengan anak-anak kalau ibu bapa sendiri jahil? Oleh yang demikian, peranan ibu bapa sangatlah penting untuk mendidik anak-anak, tidak kira di rumah maupun di luar. Jikalau di bangku sekolah, peranan guru akan digalas sebagai pendidik, iaitu gantian selepas ibu bapa. Di sini terang lagi bersuluh, ibu bapa sewajarnya memberi didikan agama yang teguh lagi kuat terhadap anak-anak. Okey, seterusnya, faktor kedua berlakunya kes murtad dalam kalangan individu di Malaysia adalah kerana perceraian. Masalah ini mungkin timbul ataupun berlaku oleh kerana pasangan merasa gagal dalam melaksanakan tanggungjawab mereka ataupun peranan mereka terhadap pasangan mereka, ataupun oleh kerana mereka ditindas oleh pasangan mereka. Oleh itu, kekecewaan dan masalah yang dihadapi oleh individu menyebabkan mereka mula hilang pertimbangan dan bertindak di luar jangkaan. Okay, menurut Zulkifli Nordin, iaitu seorang peguam syari'i, berkata terdapat banyak kes yang telah diajukan kepada beliau berkaitan dengan kes isteri memilih murtad sebagai jalan penyelesaian dalam konflik rumah tangga mereka. Selain itu, di dalam berita harian bertarikh 19 September 2011 ada menyebut perceraian antara faktor yang dikenal pasti menyebabkan berlakunya kes murtad ataupun percubaan murtad dalam kalangan mu'alaf di Sabah. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah iaitu Datuk Asri Suratman berkata dalam kebanyakan kes perceraian turut akan berlaku kes murtad ataupun percubaan murtad oleh saudara baru yang tidak kuat pegangan agama mereka. Propaganda media massa barat yang meluas antara salah satu faktor penyebab berlakunya jenayah murtad. Hal ini kerana propaganda media massa barat yang kian luas tersebar bertujuan untuk merosakkan Islam dan umat Islam. Pelbagai tumahan yang telah dilemparkan terhadap ajaran Islam melalui video, audio maupun melalui penulisan di artikel ataupun di majalah yang menjadi penyumbang ke arah berlakunya jenayah murtad. Sebagai contoh, kini kita dapat lihat media massa barat sering memperkatakan Islam adalah agama yang menganjurkan keganasan kerana mereka melihat terdapatnya perintah untuk memerangi orang kafir. Selain itu juga, mereka telah melabelkan syariat yang terkandung di dalam Al-Quran adalah perkara yang zalim kerana terdapatnya hukuman bunuh seperti menerjam orang yang berzina bagi yang telah berkahwin dan membunuh orang yang telah keluar daripada agama Islam. Mereka juga telah mendakwa Nabi Muhammad SAW adalah hanya seorang pereka cerita dongeng. Oleh itu, kita dapat lihat sebenarnya media massa barat pandai memutarbalikkan ajaran Islam dengan sengaja menimbulkan keraguan dan kekeliruan untuk memesongkan akidah umat Islam.
dampak kepada agama pula ialah perundangan syariah Islam akan menghadapi cabaran. Hal ini kerana terdapat faktor yang boleh menyangkal ketetapan hukum, khususnya melibatkan enakmen syariah. Sebagai contoh, hak dan hak anak-anak jika ibu murtad, Mahkamah Syariah akan hilang kuasa untuk menghalang anak yang Muslim dipelihara ibu jika si ibu membawa kes hadanah ke Mahkamah Sibil. Selain itu, perbuatan murtad juga akan mengakibatkan terputusnya hak pewarisan antara si pelaku murtad dengan keluarganya. Sekiranya salah seorang ahli keluarganya meninggal dunia dan dia masih murtad, maka dia tidak dapat mewarisi harta tersebut berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, tidak mewarisi orang Muslim akal orang kafir dan tidak mewarisi orang kafir akal orang Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Implikasi atau impak gejala murtad kepada golongan masyarakat di dalam negara Malaysia. Peningkatan gejala ekstremis dalam kalangan masyarakat. Murtad merupakan ancaman utama kepada survival dan kewujudan agama Islam itu sendiri. Apabila masyarakat Islam terutamanya secara jelas menampakkan kekurangan dari sudut pegangan kepada kepercayaan agama mereka, hal ini jelas menunjukkan golongan masyarakat di Malaysia akan kelemahan masyarakat Islam dalam mempertahankan agama mereka, seterusnya memberi peluang kepada golongan ekstremis, terutamanya musuh-musuh Islam, mengambil peluang mengeksploitasi martabat agama Islam sebagai agama rasmi di negara Malaysia. Ini merupakan faktor permulaan berlakunya perpecahan serta permusuhan sama ada dalam kalangan masyarakat Islam itu sendiri atau kepada golongan masyarakat bukan Islam dalam negara Malaysia kerana berlakunya konflik tuduh-menuduh dan perbalahan di antara satu sama lain. Antara implikasi murtad terhadap negara kita ialah jenayah murtad akan memburukkan nama Malaysia sebagai negara Islam. Seperti yang kita tahu, umat Islam ialah rakyat majoriti di negara kita berdasarkan bukti sejarah dan pembentukan negara Malaysia itu sendiri. Dalam hal ini, mendirikan negara Islam itu merupakan sesuatu yang amat penting bagi melaksanakan hukum-hukum syariat Islam. Imam Hasan Al-Banna berpendapat bahawa umat Islam itu negara Islam itu terbina di atas 3 kaedah. Yang pertama ialah tanggungjawab pemerintah terhadap Allah Subhanahu Taala, dan yang kedua kesatuan umat Islam atas dasar akidah, dan yang ketiga menghormati kehendak rakyat dengan bermesyuarat serta menerima pendapat dan menerima arahan dan larangan umat. Jika terdapat ketiga-tiga kaedah ini mencukupi, maka ianya adalah negara Islam. Tetapi perkara yang lebih utama dalam menunjukkan negara Malaysia ini negara Islam ialah berdasarkan perkara 3/1 Lembaga Persekutuan Malaysia yang menyatakan bahawa agama Islam itu ialah agama bagi persekutuan. Oleh hal yang demikian, agama Islam itu dijadikan sebagai tulang belakang dan juga tiang kepada untuk membina negara kita ini. Jika terdapat bilangan murtad di dalam negara kita ini, sudah tentu ia menjejaskan nama Malaysia sebagai negara Islam. Pengaruh murtad juga akan memberi kesan kepada bilangan umat Islam yang terdapat di dalam negara kita ini. Pada hari ini kita dapat lihat ramai rakyat Malaysia yang beragama Islam keluar dari agama Islam disebabkan pengaruh budaya barat serta pengaruh ajaran sesat yang semakin berleluasa di negara ini. Kesannya negara Malaysia yang dijadikan contoh negara Islam di Asia Tenggara ini akan menjadi kotor dan dipanas serong oleh negara-negara Islam yang lain disebabkan bilangan murtad yang kian meningkat di negara kita ini. Antara jalan penyelesaian bagi isu murtad ini ialah yang pertama, golongan ibu bapa menitik beratkan ilmu agama ni kepada anak-anak sejak awal usia lagi, di mana mereka menghantar anak-anak ke sekolah rendah agama. Di sana mereka akan dapat mempelajari ilmu fiqh, ilmu sirah, ilmu akhlak dan sebagainya. Yang kedua pula, golongan cendekiawan haruslah lebih aktif dalam menyampaikan ceramah atau forum-forum agama di masjid dan di surau. Dan yang terakhir, bagi pihak kerajaan, mereka haruslah menguatkuasakan undang-undang dengan lebih ketat kepada mereka yang berniat untuk keluar agama. InsyaAllah dengan cara ini, peningkatan ataupun kadar peratusan
golongan murtad akan berkurang. Okey, Alhamdulillah. Akhirnya kita pergi ke kesimpulan pada tajuk kami, iaitu tajuk kita adalah murtad. Okey, banyak sebenarnya yang kami boleh dapat dan kami boleh simpulkan tentang murtad ini. Kita pergi kepada isinya. Dari ulasan-ulasan di atas, maka jelaslah bahawa murtad menurut para peneliti Islam merupakan satu jenayah yang besar dalam Islam. Ia dianggap kufur yang paling jijik dan keji, malah lagi keji dari kufur biasa. Kerana orang murtad dianggap menghina Islam, menghina Allah SWT dan menghina Nabi Muhammad SAW. Isu murtad juga adalah amat sensitif di kalangan mana-mana penganut agama dan tidak terhad kepada agama Islam semata-mata. Yang membezakan hanyalah Islam adalah suatu sistem hidup yang merangkumi undang-undang yang sempurna mengawal kehidupan, amat termasuklah menyediakan hukuman bagi setiap kesalahan yang dilakukan. Okey, sebab itu orang murtad mesti dijatuhkan hukuman bunuh apabila didapati bertaubat beberapa kali sedangkan dia tetap tidak mahu bertaubat. Oleh itu, kita hendaklah berhati-hati supaya iman sentiasa terpelihara dan tidak terjebak dalam perbuatan yang berpaling daripada Allah SWT. Islam juga mewajibkan umatnya menuntut ilmu supaya umat Islam dapat menegakkan kebenaran dan melepaskan diri daripada kejahilan. Okey, itu sahaja daripada kami tentang kesimpulan. Okey, ini sahaja kesimpulan murtad kami. Yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk tu datang daripada kami sendiri. Hakikatnya kedua-dua datang daripada Allah SWT. Okey, itu sahaja.